Kalau tidak bui terus kepada dia pun hakikatnya kena bui juga. Tak boleh tak bui lah. Misalnya tak sampai masa, nak bui selalu, nak bui kemudian, tak apalah waktu tu. Tapi bui juga. Kena bui juga. Jadi menjadi kewajipan lah memberikan kepadanya. Hadis ni iaitu Nabi SAW bersabda, peminta mempunyai hak. Peminta, orang yang meminta itu ada hak dia, walaupun dia mari dengan naik kuda. Nah, itulah hadisnya, rekahnya. Dia ada hak walaupun dia mari dengan naik kuda. Naik kuda ni kalau zaman dulu naik kereta, kereta tu pula bukan kereta main-main, kereta harga mahal lah, kereta mewah lah kalau kita learn ni. Sebabnya hak naik unta, naik baral, naik lembu zaman itu. Kalau mari naik kuda ni hak mahal. Walaupun dia mari dengan naik kuda, hak comel, dia ada hak. Jangan kita sergah dia, jangan kita kata dia tidak layak oleh kerana dia pakai comel, baju saik molek, kita kata dan naik kuda. Kalau zaman sekarang dia naik kereta, mari, ataupun naik kapal terbang mari, dia tetap ada hak. Dia tetap ada hak. Sebab apa? Hak ni banyak. Hak ni banyak. Boleh jadi hak sendiri. Apa nama dia mari dengan kereta tu, kereta pinjam atau kereta dia sewa. Keperluan dia lebih lagi daripada tu. Keperluan dia lebih lagi daripada tu. Ataupun dia memang ada kereta, tapi dia ni ada butai dengan orang. Dia ni termasuk dalam orang al-gharimin. Al-gharimin, boleh jadi termasuk dalam gharimin, orang-orang yang tenggelam ataupun selai dalam hutan, yang memang berhak menerima zakat. Dalam Quran sebut al-gharimin. Boleh jadi dalam hak tu, masuk dalam hak tu. Dan orang bankrupt boleh jadi juga. Dia tak boleh nak jual, tak boleh nak gapo, walaupun nampak ada barang, tapi hutang dia lebih banyak lagi daripada harta dia. Boleh jadi dia termasuk dalam hak tu. Dia juga berhak termasuk dalam al-gharimin juga. Boleh jadi dia mari dengan kereta dia tu, ataupun dengan kalau zaman itu kuda, dia tu ibnu sabil, musafir. Orang musafir dia ada hak juga. Wa ibnu sabil. Ataupun dia mari begitu tu, dia amil, pemungut zakat, dia berhak juga. Ataupun dia mari daripada jauh, mari daripada luar negeri dia mari sini, mesti kena naik kapal terbang. Kalau sekarang ni kita kata, kalau tidak nak mari lagu mana? Itu keperluan dia mari kena naik kapal terbang. Dan dia mari nak minta, bukan untuk nak minta untuk dia, untuk masyarakat Islam di tempat dia. Nak buat sekolah ke, nak buat masjid ke, nak buat apa, dia ada hak. Ni hak orang Islam, hak masyarakat Islam. Begitu juga kita nak pergi kutip derma, kita kata derma tu tidak wajib. Tidak wajib, hak sunat. Dia ada hak. Apabila dia pergi, dia naik kenderaan hak sedap, kalau kita kata naik kapal terbang kau, kita tak boleh kata ke dia, sebab bukan untuk dia. Dia tu memang kaya, tapi harta dia bukan dia saja nak kebajikan, nak peluang kata ke orang lain. Orang lain nak buat kebajikan ni, nak buat bangunan kau, apa-apa lah kita kata, nak buat perpustakaan kau, nak buat sekolah kau, nak buat masjid kau, dia buka peluang. Jangan kita kata lagu mana mari gitu mau pakai baju comel, naik kereta mewah gitu mau, kita tak boleh kata dosa tak ada pasal. Dosa tak ada pasal. Boleh jadi belaka tu. Oleh kerana ada kemungkinan saat ni, maka kita tak boleh kata selalu, tak boleh. Kecuali kalau diketahui memang dia tu buat satu kerja lagu tu, lepas tu untuk dia, itu lain lah, kita kena beringat lah. Tapi kalau semata-mata zahir begitu, tak boleh kita kata
dia tidak layak ataupun tidak berhak menerima pemberian itu. Sama ada berupa zakat ke, tengok keadaan lah, ataupun sedekah ke, derma, apa saja, termasuk termasuk belaka. Kalau nak kira dari segi hadis ni, isi dia tu memanglah begitu, memang boleh pakai, memang boleh pakai. Kalau kita nak kira di dalam Quran pun ada sebut, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Lisail, as-sail, orang yang meminta tu umum. Wal mahrum, itu baru orang susah. Hak minta tu tidak mesti dia susah. Ada lagi keperluan-keperluan lain pada harta mereka, yang ni umat Islam, orang Islam, ada hak orang lain. Hak orang lain. Ni hak masyarakat orang panggil. Kepada yang meminta, termasuklah kat sana. Yang meminta tu lagu mana? Kalau nak kira tidak bercanggah dengan ayat itu. Cumanya perincian dia tu nampak beza sikit. Tapi kalau nak kira sa'il itu, orang yang meminta tu boleh jadi dia senang. Bila dia senang, dia marilah dengan cara dia. Dan benda ni bukan untuk dia, untuk masyarakat, untuk umum, untuk umat Islam. Dengan sebab itu nampak ada juga persamaan itu, dan tidak bercanggah dengan ayat itu. Tetapi hadis ini kebanyakan ulama mengatakan dhaif. Kebanyakan ulama mengatakan dhaif. Paling tinggi hadis ini dia naik ke tingkat hasan sahaja, paling tinggi, tidak boleh jadi sahih. Ada juga setengah-setengah ulama mengatakan ini termasuk dalam maudhu', tetapi hak tu tidak betul, tak tepat. Hak sederhananya iaitu hak dhaif, atau paling tinggi kita kata hasan. Paling tinggi hasan. Sebab apa? Yang ni kalau tengok dari segi sanad dia tu, kalau tengok dari segi makna dia, tak apa tak adilah. Memanglah kenyataannya boleh berlaku begitu. Orang yang senang, orang yang kaya mari dengan kenderaan yang mewah, dengan pakaian yang cantik, sedangkan dia bukan mari untuk minta untuk diri dia, untuk orang lain. Jadi kita kena beri, tidak mesti nak pergi minta ni kena pakai baju buruk, kena baju tampung-tampung, dan jalan kaki pergi, tak mesti lagu tu. Minta, orang panggil minta ni banyak macam. Minta untuk makan lapar, iyalah juga. Minta untuk buat sesuatu, seperti orang mari daripada luar negara tu nak minta bantuan untuk masyarakat Islam di luar negeri, nak lawan dengan orang kafir. Dia mari molek pakaian dia, kaya senang naik kapal terbang, tapi bukan untuk dia, orang alik belakang. Itu dari segi makna dia betul, cuma dari segi sanad dia, dari segi sanad dia. Baik kita, kalau dalam kitab kita ni ada hak jadi masalah di sininya, iaitu Ya'la bin Abi Yahya, Muhammad bin Kathir, Sufyan, Mus'ab bin Muhammad bin Shurahbil qala haddathani Yahya bin Ya'la bin Abi Yahya. Ya'la bin Abi Yahya, situ duduk masalahnya, perawi dia. Cuba kita tengok. Dia meriwayatkan daripada Fatimah binti Husain, wa anhu Mus'ab bin Muhammad bin Shurahbil qala Abu Hatim majhul. Abu Hatim kata majhul. Ibnu Hibban kata thiqah dia ni. Setengah-setengah ulama kata tak ada orang lain mengatakan dia ni thiqah kecuali Ibnu Hibban, tapi itu tidak tepat juga. Sebab kalau kita tengok dalam kitab kita ni pun dia sebut, bukan Ibnu Hibban saja, ada lagi beberapa orang yang lain yang mengatakan dia ni thiqah, tetapi tidak boleh dibuat hujah. Bukan hujah. Thiqah bukan hujah. Bukan hujah. Ini kalau nak buat hujah tak boleh lah. Sekadar thiqah ni tidak semestinya hujah. Nanti akan datang kita baca. Tak apalah. Lepas tu daripada Fatimah binti Husain, Fatimah binti Husain, Husain bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah Husain tu. Anak dia nama Fatimah, isteri dia mak dia nama Fatimah, mak dia nama ni Fatimah
Husain itu cucu Rasulullah.